percayalah saya. Itu biasa, kita akan buat. Kerana itu sikap behavior political actor. Tetapi bagaimana kita menyelamatkan rakyat? Kita akan menggagaskan satu kerangka kita panggil the design of democracy, bentuk-bentuk demokrasi, sebab itu dia akan terletak dalam 3 benda ini. The rule of law, development, democracy. Sebab itu saya sebenarnya nak melihat benda itu, apa yang di kerangka ini apabila berlaku beban ini, apa struktur yang dimaksudkan itu. Yang saya masukkan di sini ialah sekiranya ubat-ubat yang cuba digunakan untuk mengubati sakit-sakit tersebut ialah satu perkara yang diandaikan oleh seorang doktor di Putrajaya sana boleh mengubati penyakit di kampung. Tetapi kadang-kadang apa yang saya maksudkan di situ, sekiranya apa yang dikatakan keputusan tersebut dibuat dalam bentuk yang lebih terbuka, transparent. Dan transparent ini kalau saya sebagai rule of law, saya boleh cadangkan berbagai naskah perundangan. Dan seingat saya banyak juga yang dicadangkan oleh ADB, Asian Development Bank, melalui kerangka-kerangka tertentu dan balik kepada EPU, dan banyak juga perkara yang dibaku sampahkan. Atas sebab-sebab perkara yang saya rasa, saya beri contoh, the impact assessment of the legislation. Sejauh mana satu perundang itu sebenarnya sebelum diperkenalkan, betul-betul memberi impak kepada masyarakat. Tetapi kenapa, of course, ini kita panggil the tool, alat-alat. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau kita berdepan dengan rakyat hari ini, yang mana saya katakan dengan izin, the enlightened voters, the enlightened citizen, will cause change. Change akan berlaku dua. Dia memerlukan satu pemimpin yang enlightened dan pengikut yang enlightened. Dua. Tapi sekarang ini kalau perkara ini tidak berlaku, di mana grassrootsnya itu bergerak, pencerahannya berlaku. Tetapi kalau jawapan-jawapan yang ditanya itu tidak dapat dijawab, maksud saya itu tidak semestinya jawapan itu betul. Tapi yang dikatakan ialah pengalaman saya, sekiranya dia dijelaskan dengan betul, cabarannya betul, saya rasa mereka boleh terima. Cabarannya semakin besar apabila idea-idea besar ini kita nak terjemahkan kepada isu yang berkait dengan kos sara hidup agar ianya dapat dicerna dalam pemikiran rakyat. Datuk Nazim seketika tadi tertawa mendengar komen balas daripada Yusmadi. Kita akan beri ruang ini kepada Datuk Nazim aka Tok Ki sejurus selepas kita berehat seketika. Tersenyum lagi Tok Ki. 4 panelis yang kami bawakan untuk membicarakan tentang kos sara hidup pada malam ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Datuk Nazim Jani, Saudara Yusmadi dan juga Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Dan sesekali perbincangan kita menjadi sangat-sangat mendasar dan itu menjadi cabaran untuk kita membenihkan suatu idea baru khusus kepada kalangan penonton pada malam ini. Tetapi kita ada wakil pengguna di sini yang boleh menjembatani antara idea trust ini dengan kefahaman pengguna. Kadang-kadang saya pun tak tahu sama ada kita ni wakil pengguna atau wakil yang diperguna. Tapi ambil peluang hari inilah. Because kita as katakan yang ialah aktif, persatuan yang aktif, kadang-kadang kita banyak dapat input. Dalam kapasiti kita hari ini pun kadang-kadang input itu tidak boleh disampaikan ataupun channel untuk disampaikan itu pun kadang-kadang rasanya macam kurang cukup. Walaupun kerjaan telah membuka pintu, tapi kadang-kadang benda itu tak sampai. Pada kita lah tak cukup sampai. Contohnya saya nak bagi satu cerita. Contohnya, pasal Datuk ada kat sini, kita tanyalah dia. Pasal dia mewakili kerjaan kan. Kita telah membawa satu isu. Pasal kita cerita nak cost saving, kita nak cerita whatever to increase efficiency. Satu isu yang telah dibawa kepada kita iaitu berkaitan dengan subsidi. Yang in particular is subsidi tepung. Ini isu ni macam to us is like a sore thumb. Kita banyak syarikat-syarikat ni yang bawa tepung yang diberi subsidi kerana nak tepung harga yang cukup affordable. Tapi macam mana kawan-kawan kita boleh beli tepung di luar negara, boleh jual harga biasa tak payah subsidi. Something is not right. Pasal apa kita buang beratus juta setahun untuk beri subsidi sedangkan orang tak payah subsidi, orang beli open market. Something is not right. Jadi ini kita nak serah pada Datuk pasal ini serah secara rasmi lah ni. Pasal kalau tidak dulu kita telah bawa, kita kena memberi ini ruang yang sangat strategik kepada kita cari peluang lah. Jadi something must be done because ada even satu pekilang menyerahkan, dia kata saya tak mau subsidi ni. Dia tak banyak, dia dapat lebih kurang 5-6 juta. Dia kata this is wrong, kata dia. So
why isn't the government reacting quickly? Ini satu-satu isu yang kita rasa seharusnya immediately should be taken up, because you could save you 100 million, you nak bagi pada BRIM ke? I mean, that's another issue lah. Yeah. Tapi something got to be or there should be a better form of engagement. I tak tahu. I rasa engagement yang kita ada hari ini masih tidak mencukupi. Pasal idea ni must get across to somebody like you. Yang ada tanggungjawab. Mungkin kalau tidak dia tak sampai, mungkin we don't know what are the other issues. Tapi basically idea from the ground ni, from the consumers yang being consumed ni must be passed on to you, and we the consumer we want to see the changes lah. Ya, Datuk Nazim kena berterima kasih kepada Wacana Nasional. Kena. Datuk Sri, mungkin kita dengan komen. Terima kasih Datuk kerana membagikan perkara ini. Ini merupakan satu isu spesifik yang saya tidak berapa faham, dan saya akan ajukan pada perkara ini kepada rakan saya nanti. InsyaAllah kita akan dan telah dibawa. address. Jadi kita pun jadi, yalah, we really hope that wacana ini boleh menyimatkan kerajaan 5-600 juta. Itu niat kita. Dalam hal yang sama, saya ingin balik kepada Prof Datuk Dr. Nur Azlan, ya, kerana bila kita bercakap soal mengenjak menjadi negara maju, tidakkah realiti peningkatan kos kehidupan keseluruhan itu satu realiti yang harus kita terima? Dia hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat secara tempoh jangka panjang, ambil 100 tahun umpamanya. Rata-rata memang pada setiap masa harga memang akan meningkat. Jarang sekali sebenarnya berlaku fenomena harga secara umumnya turun. Dan ini juga sebenarnya reflect kepada peningkatan pendapatan, permintaan yang lebih dan sebagainya. Jadi bagi saya, sebab itu saya melihat satu konteks ialah kerajaan memainkan peranan. Bukan bagi saya untuk mengganti sektor swasta, itu saya tak setuju. Tetapi untuk memastikan bahawa pengeluaran dan peranan sektor swasta itu akan lebih cekap dan efisien. Tetapi ada satu lagi elemen lain, iaitu elemen yang dikatakan behavioral. Saya merasakan satu yang perlu kita tekankan ialah dalam kita laung-laungkan nak jadi negara maju, kita juga harus memastikan the behavioral part of us dalam tingkah laku kehidupan, cara kita berurus niaga, cara kita memenuhi keperluan kehidupan itu juga harus berubah. Saya ambil contoh, banyak rakan-rakan yang kita pernah berada di luar negara. Kalau di luar negara, do it yourself, menyelesaikan masalah dengan sendiri itu perkara biasa. Kalau umpamanya setakat kepala pipe bocor itu tak panggil plumber. Panggil plumber kalau di Amerika itu cari naas jawab dia. Kalau umpamanya kadang-kadang kalau pelajar dulu, masa saya belajar dulu, kalau kadang-kadang brake rosak pun kita beli buku ganti brake sendiri. Jadi ada elemen-elemen behavioral yang saya rasa rakyat Malaysia harus bersedia to let it go. Umpamanya dengan sewenang-wenangnya minum di luar, makan di luar dan sebagainya, dan menggunakan kenderaan tanpa memikirkan kos dan sebagainya. Kita hari ini umpamanya masuk ke bandar percuma. Kebanyakan bandar-bandar besar, kalau kita impikan nak jadikan Kuala Lumpur seperti New York, seperti London, seperti bandar besar, terimalah hakikat bahawa urban, bandar itu is a scarce. Dia memang amat kurang, dia boleh naik, dia tak boleh besar. Jadi berarti kemungkinan satu masa kita kena bersedia untuk menerima hakikat bahawa membawa kereta ke dalam bandar itu sebenarnya very costly action. Dan ini perlu ada price-nya. Jadi bagi saya, dalam kita nak menjadi negara maju, di samping meningkatkan kecanggihan ekonomi, teknologi dan sebagainya, the behavioral side itu mungkin social scientist perlu menerangkan perkara ini dan memastikan anjakan itu berlaku. Kalau itu boleh dilakukan secara dasar, memperkenalkan dasar, mengubah tingkah laku tu, apa yang dari kacamata Prof boleh kita lakukan? Umpamanya saya melihat ada negara yang umpamanya beli kereta murah, tetapi guna kereta mahal. Jadi isunya ialah kita mengguna kereta itu pada masa-masa yang tertentu dan tepat. Dan pricing ni bagi saya, kadang-kadang kita jangan terlalu mudah react kepada kenaikan harga. Bagi saya, kalau usaha untuk mengekalkan harga, menidakkan pergerakan harga adalah satu tindakan yang berbahaya. Bagi saya, pergerakan harga yang sehat. Kalau manipulation itu tindakan undang-undang. Tetapi kalau pergerakan itu sehat, permintaan banyak, maka patut harganya tinggi, maka kita harus membolehkan benda itu berlaku agar masyarakat biasa dengan kenaikan harga turun naik. Dan umpamanya kalau harga minyak
Kalau di negara maju sebelah sana dan di sini harganya berbeza. Naik turun harga itu, jadi dalam kita harus membiasakan rakyat Malaysia, umpamanya dalam konteks harga minyak, saya merasakan wujudkan ban supaya bukan saja rakyat memilih tetapi juga pengeluar stesen minyak itu juga bersedia untuk compete. Dan bila ada competition yang sihat, kita untung. Ya, bercakap soal pengangkutan ini mungkin kita memerlukan satu fokus yang berbeza secara lebih spesifik. Tapi kalau boleh saya beralih kepada Datuk Seri, melihat kepada elemen negara akan menjadi negara maju ini, pastinya proses yang antara yang paling rancak adalah urbanisasi itu. Dan bila bercakap kos sara hidup ini, kita harus membedakan, membeza-bezakan kerana yang paling terkesan adalah pastinya mereka yang berada di bandar. Dan kita lihat senarai 10 bandar yang paling tinggi kos sara hidupnya adalah nombor 1 Pulau Pinang. Bahkan Kuala Lumpur nombor 5. 4 dan 3 itu kelihatannya Miri dan Sibu. Jadi seolah-olah kita memerlukan satu dasar yang spesifik melihat kepada poket-poket fenomena ini. Bagaimana Datuk Seri melihat ini? Sebenarnya kita perlu melihat peningkatan kos sara hidup ni perlu dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Dan kalau kita lihat dari segi peningkatan pendapatan secara makronya dalam konteks ekonomi, sebelum tahun 2008 jumlah upah kerja ataupun gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja sebagai pertusan kepada GDP kita adalah sekitar 29 hingga 30%. Dan kalau kita lihat selepas tahun 2008 hingga ke 2012, kita dengan pelbagai langkah memperkembangkan ekonomi, ekonomi kita telah berjaya dipertingkatkan lagi kepada sebanyak 22%. Ini merupakan satu 22% 22% dalam jangka masa 4 tahun. Bermakna peningkatan tahunannya ialah sebanyak kira-kira 5.2% setahun. Dan itu dari segi ekonomi. Dari segi jumlah upah yang dibayar kepada semua pekerja dalam ekonomi kita, ia telah meningkat dengan lebih tinggi lagi. Itu pada kadar 37% dalam jangka masa 4 tahun ini. Bermakna 8.2% peningkatan setahun. Ini bermakna pendapatan meningkat lebih cepat ataupun lebih tinggi daripada ekonomi kita. Dan ini telah menyebabkan peratusan upah kepada ekonomi kita meningkat daripada 29.3% kepada 32.9%. Nah, ini banyak langkah ini telah dilaksanakan setelah Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengambil tampuk teraju kita kepada negara kita, pimpinan negara kita. Jadi walaupun masih kita kata rendah, tapi ia telah meningkat ke arah landasan yang bagus. Kalau kita bandingkan tahap 32.9% ini banding dengan negara-negara maju, memang masih rendah. Negara-negara maju seperti di Eropah berada di antara 40 hingga 50%, dan kalau di Singapura pada kadar 41.4%. Jadi kita mahu meneruskan langkah transformasi ekonomi kita supaya jumlah upah yang dibayar kepada pekerja-pekerja akan meningkat ke arah 40%. Adakah kita nak terus meningkat kepada tahap 50% seperti di kebanyakan negara Eropah? Mungkin tidak. Kerana ini akan membuatkan negara kita kurang kompetitif sekiranya kadar labor, upah itu terlalu tinggi. Dan ini akan menjadikan faktor-faktor ataupun problem yang seperti Prof sebut tadi, di mana kalau semua benda yang rosak itu kena buat sendiri sebab nak bayar upah gaji orang lain untuk betulkan tu memang terlalu tinggi dan tidak mampu. Jadi saya cuma nak bagi konteks gambaran itu di mana peningkatan pendapatan secara seluruhnya meningkat. Dan ini juga boleh dibuktikan dengan satu kajian isi rumah, kajian pendapatan isi rumah yang telah kita laksanakan pada tahun 2012 sebagai contohnya, meningkat sebanyak 72%, dan juga laporan daripada Malaysian Employees Federation yang menyatakan bahawa untuk tahun 2013 gaji yang mereka bayar kepada pekerja-pekerja mereka meningkat lebih daripada 6.3%. Datuk Seri, kalau itu realitinya untuk tempoh 4 tahun yang kebelakangan, bagaimana kita menjelaskan keresahan kenaikan harga barang ini yang timbul pada tahun lalu? Di mana kesenjangannya itu di mana? Seperti mana juga penduduk dalam negara lain,
apabila terdapat peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan, lifestyle juga berubah. Okey. Kalau saya boleh memberi contoh, berdasarkan kepada bakul ataupun basket of goods untuk menentukan indeks harga pengguna, kita gunakan perbelanjaan isi rumah yang kita lihat ada banyak perubahannya. Bermakna kalau dulu usi rumah membelanjakan sebanyak 1.5% daripada jumlah pendapatan mereka terhadap kos komunikasi. Ya. Sekarang ini telah meningkat kepada 5.7%. Okey. Jadi maknanya mereka banyak menggunakan lebih broadband dan sebagainya. Sama juga dengan perubahan lifestyle, di mana kalau dulu dengan gaji sebanyak rupa, mereka mungkin membawa kereta nasional, tetapi apabila meningkat gajinya, mereka akan bertukar Kereta import. kereta dengan kereta-kereta yang lebih canggih, Ya. dan ini sudah tentunya memerlukan bayaran bulanan yang lebih tinggi, dan ini merupakan satu perubahan lifestyle. Jadi standard of living mereka naik, dan sebab itulah dia punya kos pun meningkat juga. Okey. Tapi kalau kita ikutkan dalam konteks harga barang makanan yang merupakan 30% daripada perbelanjaan isi rumah, Ya. ini meningkat, tapi tidaklah sebanyak peningkatan pendapatan yang dialami oleh rakyat kita. Nanti elok kalau boleh kita perdalamkan sikit tentang indeks harga pengguna, iaitu untuk menjelaskan kepada penonton. Saudara Yusmadi melihat kepada cadangan ini bahawa hakikatnya nanti bila kita bercakap soal kenaikan kos barangan menuju negara maju, ia harus meningkat sejajar dengan pendapatan keseluruhan. Jadi itu ada isu dasar di situ. Ya, sebenarnya lagi sekali saya katakan saya terdedah dengan perbahasan gaji minima ketika di Parlimen. Okey. Dan kebetulan ketika itu juga didedahkan bahawa laporan daripada Bank Dunia juga telah diusahakan oleh kerajaan, dan engagement dengan Persatuan Pekerja. Banyak-banyak perkara yang dibuat. Dan saya kebetulan mengharapkan sesuatu yang agak, saya rasa, structural reform dari segi aspek